Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, satu berita yang saya nak sampaikan hari ini berkaitan dengan Perdana Menteri dan juga seluruh menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sebelum saya meneruskan isu ini, sebelum saya meneruskan berita ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe. Dalam satu artikel, Perdana Menteri berbuka puasa bersama barisan kabinet, menteri besar dan duta asing. Rupanya Perdana Menteri berbuka puasa bersama barisan kepimpinan menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, bersama juga dengan menteri besar dan duta asing. Dalam artikel ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbuka puasa bersama barisan kabinet serta ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara di Seri Perdana di Putrajaya. Majlis itu yang dihadiri kira-kira 1.000 tetamu, turut disertai isterinya Datuk Seri Dr. Wan Aziza Dr. Wan Ismail, Menteri Besar, Ketua Menteri, Duta Asing dan Barisan Penjawat Awam. Antara yang hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Turut hadir yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul, yang Dipertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow. Anwar dalam ucapannya berterima kasih kepada semua yang hadir ke majlis itu hari ini meskipun menerima jemputan dalam tempo yang singkat. Majlis itu turut diserikan dengan kehadiran anak yatim dari Sekolah Tahfiz dan Asrama Anak Yatim Angkatan Tentera Malaysia. Perdana Menteri turut meluangkan masa beramah mesra dengan mereka sebelum menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih secara berjemaah. Seri Perdana yang dibina pada 1997 merupakan kediaman rasmi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan semua, kita dapat melihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang padat dengan jadualnya. Sebelum ini beliau telah melawat ke Arab Saudi, beliau telah melawat ke Kamboja kalau saya tak silap, dan juga ke China bertemu dengan Presiden China untuk berbincang berkenaan dengan perhubungan di antara dua negara itu, yaitu Malaysia dan juga China. Jadi kita dapat lihat perlahan-lahan ada perkembangan di dalam politik, di dalam ekonomi di antara negara Malaysia, tanah air kita, dan juga kepada negara-negara jiran. Hari ini pula saudara-saudara, Perdana Menteri telah menunjukkan, bagi saya ini satu gambaran untuk Malaysia Madani ataupun Kerajaan Perpaduan, di mana Perdana Menteri berbuka puasa bersama barisan kabinet. Bukan barisan kabinet saja, bahkan bersama dengan Menteri Besar, bersama dengan Ketua Menteri, dan juga Duta Asing. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbuka puasa bersama barisan kabinet serta ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara di Seri Perdana di Putrajaya. Majlis itu yang dihadiri kira-kira 1.000 tetamu, turut disertai istrinya Datuk Seri Dr. Wan Aziza Dr. Wan Ismail, Menteri Besar, Ketua Menteri, Duta Asing dan Barisan Penjawat Awam. Oke, saudara-saudara, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih padu, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, rupanya ada satu keputusan mahkamah yang menggemparkan PAS dan juga Perikatan Nasional. Kenapa saya kata PAS? Disebabkan yang terlibat dengan keputusan mengejutkan daripada mahkamah untuk menuntut ganti rugi
sebanyak Rp120.000 untuk dibayar kepada Mahfuz. Nama yang terlibat adalah Menteri Besar Kedah, yaitu Muhammad Sanusi. Rupanya ini satu keputusan mahkamah yang mengejutkan. Dalam satu artikel berita yang bertajuk Sanusi diarah bayar ganti rugi Rp120.000 kepada Mahfuz. Ini mesti satu lagi isu yang menggemparkan. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, tuan-tuan dan puan-puan, Mahkamah Rayuan memerintahkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, membayar jumlah ganti rugi sebanyak Rm120.000 kepada bekas ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Wira Mahfuz Omar, berhubung saman fitnah. Ini selepas panel 3 hakim terdiri daripada Datuk Wazir Alam Maidin Mira, Datuk Seri Mariana Yahya, dan Datuk Wong Kian Kiong membenarkan rayuan balas Mahfuz untuk kuantum ganti rugi dinaikkan daripada Rm50.000 kepada Rm120.000. Jadi, saudara-saudara, bagi saya ini sudah pasti satu lagi kabar mengejutkan untuk Menteri Besar Kedah dan untuk PAS. Dalam artikel ini, sementara itu, panel hakim itu menolak rayuan Muhammad Sanusi untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi pada 8 November 2021 yang memerintahkannya membayar ganti rugi kepada Mahfuz selepas membenarkan saman fitnah Mahfuz. Dalam penghakiman itu, Wazir berkata, tiada kesilapan oleh Hakim Mahkamah Tinggi dalam penemuannya mengenai liability, tetapi mengatakan bahawa kuantum ganti rugi yang diberikan kepada Mahfuz oleh Mahkamah Tinggi adalah rendah. Beliau turut mengarahkan Muhammad Sanusi membayar kos guaman sebanyak Rm10.000. Peguam Yus Farizal Yusof yang mewakili Muhammad Sanusi serta Peguam Nur Azmir Zakaria yang mewakili Mahfuz mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan itu ketika dihubungi bernama. Keputusan itu disampaikan melalui proceeding secara dalam talian. Pada November 2021, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Tinggi, Datuk Muhammad Arif Emran Arifin, membenarkan saman fitnah Mahfuz dan mengarahkan Muhammad Sanusi membayar ganti rugi Rm50.000 kepada Mahfuz. Mahkamah Tinggi juga mengeluarkan perintah injunksi yang menghalang Muhammad Sanusi atau ejen-ejennya daripada menerbitkan kata-kata fitnah terhadap Mahfuz pada masa hadapan. Pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman itu berdasarkan hantaran dibuat oleh Muhammad Sanusi dalam akaun Facebooknya pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan itu. Mahfuz juga mendakwa Muhammad Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 menit 57 saat di akaun Facebooknya pada 27 Julai 2019 yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan cawangan spot Toto di Pokok Sena sambil memegang spanduk yang tertera nama plaintiff. Yus Farizal berkata, beliau akan berbincang dengan anak guamnya sama ada akan memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu di Mahkamah Persekutuan. Bagi saya ini satu lagi keputusan Mahkamah yang menggemparkan. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang lebih lanjut, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.